Masing-masing telah memberikan alasan-alasan mereka yang tersendiri. Kesimpulan secara keseluruhannya, perbezaan bilangan fadilah adalah bergantung kepada keadaan orang yang bersolat dan jenis solat itu sendiri. Kembali kepada soal yang melakukan solat. Mereka yang kosong di dalam solatnya dan menyempurnakan segala bacaan dalam solatnya sudah pasti akan mendapat lebih fadilah berbanding mereka yang melakukan sebaliknya. Itu yang kami tidak berkata. Ahli jemaah yang ramai, tempat yang mulia seperti Masjidil Haram dan imam yang alim. Imam ini membayarlah imam pemerintah. Sudah pasti lebih banyak fadilah berbanding dengan yang sebaliknya. Tidak sama. Demikian itu ada setengahnya mendapat fadilah 27 kali ganda dan setengahnya pula mendapat 25 kali ganda. Tidak ada perkataan dan riwayat yang mengatakan 27 dan satu lagi riwayat mengatakan 27. Kita lain kasar. Maka orang yang memudahkan dengan lapor ini dipaksakan lapor pada agama, jadi dia panggil lapor lah, bukan kosongan. Apa kadang-kadang supaya seorang dapat satu, kita dapat bertutur. Bertutur dia tak lapor. Yang kita dapat oleh kita semuanya berjemaah. Kamanya dipaksakan lapor pada agama nanti akhirat. Padahal kita ayat pada menghasilkan. Benar semua dosa kan? Betul kita mendapatkan kelebihan tersebut. Maknanya kita sebenarnya secara berjemaah. Walau di rumah, walau di mana-mana tempat pun asal kita berjemaah. Dapat begitu. Jadi masjid itu 27 tetap, tapi dia dapat fadilah yang bergantung dengan masjid. Satu lagi, nah 10 bulan. Dan tidak dapat mencapaikan dia. Maka adalah orang itu orang yang memudahkan tugasmu dan orang tidak meneraukan dia akan tugasmu. Orang yang tidak bersolat di mohon akan mengikut berat dan seluruh sini termasuk orang yang memudahkan mengganggunya dan orang yang tidak meneraukan tugasmu. Maka itu paling lebih mohon akan kebetulan bersungguh-sungguh. Karena kita ikut pada hukum solat berjemaah. Jadi hukum solat berjemaah kita urai ke bawah lebih kurang 8 safhah dan 9 safhah. Kita urai ke bawah lebih banyak sangat 9 safhah serta pendapat ulama mazhabul arba'ah tentang hukum solat berjemaah. Dan dalam pendapat mazhab masing-masing itu kita ada bawah kali ibaratkan ulama-ulama yang pendapat itu ulama yang diibaratkan karena dia pendapat yang ulama Hanafi itu, nah kita tinggalkan
Yang kedua, pendapat sebagai pakar ulama hadis. Pakar hadis mana ahli hadis bermazhab Syafi'i. Sebagai ulama hadis bermazhab Syafi'i berpendapat bahawa salah satu berjemaah itu adalah penting. Ada 10 yang mengatakan jemaah itu penting. Kata Imam Nawawi ketika majmu' Syarah Mazhab, ketika menyebut pendapat ulama Syafi'i mengenai salat berjemaah, apa yang Nawawi kata? Mengikut pendapat golongan ketiga, sesungguhnya salat berjemaah adalah fardu. Bukan betul banyak. Walaupun yang pertama yang masuk salat berjemaah di sisi mazhab Syafi'i adalah hukumnya fardu kifayah. Dan fardu wajib dengan. Tetapi salat berjemaah bukannya merupakan syarat sah salat fardu. Cuma fardu bukan syarat. Di antara ulama yang termasuk di dalam golongan ketiga ini ialah Imam Abu Bakar Ibn Khuzaimah, salah satu, dan Imam Al-Munzir. Keduanya Imam Abu Bakar dan Ibn Khuzaimah ini, Ibn Munzir ini merupakan dua orang tokoh ulama dan kemudian dalam mazhab Syafi'i yang sangat muncul dalam ilmu fiqh dan hadis. Sebagai tokoh ulama Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, salah satu Bukhari, berkata, di antara ulama hadis bermazhab Syafi'i yang berpendapat bahawa salat berjemaah adalah fardu ialah Imam Abu Sawr, satu lelaki, dan Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Ibn Munzir. Jadi anak tadi tidak Ibn tentu katakan ada Ibn, nah cuma kita ada sedang kita
diperangkan orang meninggalkan dia. Diperangkan orang meninggalkan dia. Andanya di zaman Rasulullah ini awali pada setelah diberitakan di bawah. Jadi diwayatkan daripada Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Laqad amantu an amru hatta bin yutaqab summa'a muwadis salat." Yu'azzal laha summa'a muwadis wa yakum an-nas summa mukhalifan ila rijalin la yashhaduna salat. Fa uharriqa 'alaihim buyutan. Sesungguhnya aku berniat dan mencita-cita bahwa aku suruhkan dengan kayu api yang dihimpunkan. Kemudian aku suruhkan dengan salat, maka diazankan. Kemudian aku suruhkan seorang laki-laki, maka menjadi imamkan kepada manusia untuk berdoa. Kemudian aku menyalak tingkah laki-laki dan tidak aku bersalat, maka aku membakarkan pokok-pokok mereka. Nabi menakutkan kalau siapa yang tak salat berdoa, aku akan bakar dia. Tapi Nabi tak bakar, menakutkan. Yang kata ni salat berdoa ni buat amalan ibadat yang tutup secara benar dan sama dengan aturan sangat. Dan lagi pula kerana menerangkan mazhab yang mengatakan orang jiran masjid tiada harus sembahyang melainkan dalam masjid Jumaat. Ada satu pendapat apa tu letakkan di bawah. Dia sudah mendapat sebagian daripada ulama Syafi'i yang berpendapat bahawa salat waktu berjemaah itu fardu dari membaca mula-mula tadi. Dia telah pendapat Abu Bakar dan lain-lain. Jadi ada ulama yang mengatakan bahawa ini dan juga bagi jiran musalla masjid kalau tak sembahyang di rumah masjid, maka apa ni tak boleh atau mendapat tahap mengatakan oleh jiran masjid tak harus sembahyang malaikat di masjid. Sembahyang di rumah tak boleh. Ada sebagian ulama fuqaha asy-Syafi'i. Kata setengah ulama membandingkan sembahyang jemaah itu seperti air yang banyak. Dia banding orang jemaah semacam setengah air yang banyak. Dia akan menajiskan dia kedatangan najis. Malaikat berubah rasa atau warna ataupun bau. Dia kalau kita lagi tidak bertahan air ini kalau sedikit kita jatuh nanti kita berubahkan tak berubahkan maka najis. Air yang banyak yang dimaksudkan yang banyak 2 kolong ke atas. Bila jatuh di najis, tengok dulu berubah ke tidak berubah. Maka berubah terbagi pada 2. Ada kadang berubah pada takdiri, ada kadang berubah pada visi atau Allah pada kadang-kadang bahasa. Jadi kalau berubah air yang banyak 2 kolong ke atas tadi, maka hukumnya jadi najis. Bandingkan semaya di sini semua supaya air yang banyak sudah. Supaya air yang banyak sudah. Ada kadang-kadang kita kata jatuh najis dalam air tadi, dia tak akan jadi najis, melainkan tidak berubahnya air. Bersalahan airnya sedikit, nanti bandingkan kita sebagai soleh. Jika najis dengan jadi najis dengan kedatangan najis, berubah ke ataupun tidak berubah, dia jadi najis semata-mata. Jika tidak berubah rasa bau sekalipun, jadi najis juga. Dan demikian lagi syaitan kuat dia akan orang sembahyang sendiri. Apa yang dimaksudkan kuat? Maka satu di bawah tu yakni syaitan menguasai akan orang yang bersolat bersendirian. Bila orang sembahyang solat syaitan berkontrol. Ikut dia kali ke mana. Apa kalau kita jemaah, dia tak dapat menguasai. Dia ada kuat itu ada orang yang sembahyang berjemaah. Dan lagi orang yang sembahyang sendiri itu tidak
tidak disurahkan melainkan barangnya diakalkan dia. Apa maksud? Dia kata tidak disurahkan. Maksud Allah Ta'ala tidak tercatat balasan pahala dia bersolat, melainkan barangnya diakal, barang yang dia kosong di dalam solat. Jadi kalau kita sebagai seorang dengan tidak ada kosong, maupun ibarat di sini tidak apa balasan, tak boleh kalau kalau kita masuk ke dapat juga. Adapun kalau kita solat berjemaah, maka kalau kita tak kosong pun dia akan dapat kelebihan solat 47 derajat. Nah, apa 47 derajat dia dapat masing-masing kan? Kadang-kadang kalau kosong ke penuh, dapat 47 dia. Dan tidak kosong itu yang sebalik itu dapat itu 5. Dan lagi supaya berjemaah itu tadi yang disuruhkan kita berpegang dengan dia dalam firman Allah Ta'ala wa tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah kamu sekalian dengan tali Allah. Tali Allah pegang Alhamdulillah. Maka jajak orang yang dengan dia itu sesungguhnya sangatlah besar dia merupakan mustahak kamu. Orang yang lalai kepada semaya berdoa, orang yang termasuk golongan yang sangat besar kan merupakan mustahak kamu. Dan sedikit gemar itu daripada menyungguh-nyungguh pekerjaan akhirat. Maka tiada diketahui orang yang menuntutkan dunia menanggung dia akan pernah mesti dia pernah dan payah dia kerjakan yang berat menjaga malam. Kita dunia kan kadang-kadang kita berjaga malam, siang hari waktu panas dan berpanas kita siang hari. Manakala hasil lagi-laginya maksud suku sejempat sedikit sebanyaklah daripada lampu. Jadi kita video ini tidak ada di mana. Kita dunia ni malam kita dapat tidur siang hari pun kita buat. Bila akhir bulan kita dapat lagi. Dapat seribu yang kita letak dan kita panas tak tidur malam dulu kita ingat kita dapat. Apa kita dapat itu? Dan saya lupa dia daripada menanggungkan payah-payah. Dan lupa sekali dan dimudahkan segala yang payah. Itu bandingnya. Yang membilang barang yang tercapai daripada laku dunia yang fani, dunia yang binasa. Banyak anak-anak akan tuannya yang amat besar. Barang siapa tidak mengira-ngira pekerjaan ini bagi dirinya, kalau kita tak buat hisapkan hal solat Jumaat kita tidak menginji, kita tidak besar bahawa ada daripada Allah dibilang daripada orang yang munafik. Akan kita buat dengan salat Jumaat. Kita tidak kira dengan apa yang diberi oleh Allah, disebut oleh Allah. Akan termasuk golongan ini dibilang kepada munafik. Bahkan malaikat jatuh pada daripada usul yang mengharapkan meninggalkan Jumaat. Itu tak apa. Kalau kita ada usul, dia usul meninggalkan Jumaat ini sama dengan usul yang kita meninggalkan jamaah Jumaat. Usul salat berjemaah sama dengan usul salat Jumaat. Maka usul ini ada sebut di bawah juga lah usul. Dan kalau usulnya apa dia di bawah usul syar'i kita kata. Usul yang mengharuskan meninggalkan salat berjemaah itu amat banyak di bawah kita tadi. Seperti terjatuh di bawah. Itu kepayahan hujan, kesusahan dengan sebab hujan turun. Bila hujan turun kita tak dapat nak payah kita tak dapat susah kita nak berjalan. Maka boleh kita tinggal Jumaat di masjid dan kita jemaah di rumah pula. Di waktu malam ada siang hari, ada pesanji yang membasahkan kain.
Antaranya lagi berlumpur yang terlalu banyak. Mana kena seluk atau bahasa kampung kena seluk lah lumpur ni. Bila kita berjalan seluk noh di kaki, uzur juga syar'i. Sama ada malam ataupun siang hari. Dengan sekiranya melomorkan pakaiannya tidak sebelah bawah kaki. Diselipar tak apa. Jadi kalau kita berjalan kena diselipar kat bawah, itu bukan uzur syar'i. Kalau kena di kaki, kena ke betih, kena di pakaian kain, maka uzur syar'i boleh kita meninggalkan berjamaah. Jemaah pun sama juga. Lepas tu banyak lagi lah. Bawah tu 2, 3, 4 belah, 5 belah yang kita sebut di sini. Baca sedikit di bawah. Dan jika berlaku kita atas kaum yang mengatakan wajib ambil akan seorang sembahyang bersama-sama pada rumahnya supaya sejahtera daripada dosanya, atas kaum yang mengatakan wajib ataupun lepas makruh, dan supaya mencapai ke dengan pahala berjemaah. Walaupun kita kata pendapat yang mengatakan kita kena ambil sama seorang untuk jemaah sama kita, ahli kita, isteri kita ke, boleh. Tak pergi masjid pun tak apa, surau pun tak apa, tak pergi. Sebab bila kita uzur, kita ambil lah ahli yang berjemaah sekali dengan kita di rumah, pakat-pakat solat jemaah. Dan hasil jemaah itu imam dan satu makmum. Paling-paling kurangnya tu imam seorang, makmum seorang. Paling kurang dah dia. Itu yang paling kurang. Imam seorang, makmum seorang. Kalau seorang tak jadi, lepas tu kita panggil seorang. Lepas tu lihat hukum fiqh ni, bila dia sudah semayang dah sekalipun, kalaulah seorang tu nak semaya dengan tidak adanya makmum, sebahagian ulama mengatakan boleh kita buat makmum semaya sama dia. Boleh. Dia panggil solat muadah. Semaya muadah. Kita sudah solat dah. Ataupun kita kata kita sudah sembahyang. Ada satu jemaah mari solat jemaah kali yang kedua. Tadi kita solat sore, maka kita solat jemaah sekali dengan mereka pula boleh. Itu adalah hukum fiqh boleh. Jadi paling kurangnya makmum seorang, imam seorang. Jikalau dengan anaknya ataupun isterinya, boleh anak kita, isteri kita ataupun gundik saya lah, hamba ataupun khadamnya. Kita panggil gundik, kita mari jemaah boleh. Dan tiap-tiap banyak jamaah, banyak fadilat dan banyak fahla. Kalau kita jemaah 3-4 orang ni, dia tak banyak sangat. Dia 27 tetap 27. Kalau kita solat 2 orang pun 27. Kalau kita solat 100 orang pun 27. Haning, dia kata banyak fadilat dan banyak pahala. Sama-sama kan 27. Tapi 27 tak sama besar. Kalau kita dapat hak ramai-ramai jemaah 27 tu satu-satu tu besar sama masjid kita buat kata. Tapi kalau kita solat 2 orang 27 juga, tapi besar-besar ni halah-haluh. Sama 27 juga. Benda tu tak sama dah. Tak sama. Kerana diberi pahala dengan sebilang-bilang orang yang bersama-sama ia sembahyang dengan dia. Lagi ramai lagi comel. Lagi ramai lagi comel. Kita sembahyang jemaah tu pak orang yang 1000 lebih. 400-500, tu ramai lagi. Dan bertambah labornya. Suci sembahyang. Istimewa jika lebih-lebih laginya jika ada imam itu orang yang soleh. Ini sifat bagi tu imam tu kita kena bahas suku. Mungkin dia sebut tak depan dia tengok. Orang yang jadi tu imam tu. Kita ambil orang-orang yang soleh. Maknanya orang-orang yang menunaikan hak Allah dan hak anak Adam. Orang yang soleh ni man adda huquqallah wa huquqal adami. Itu dikatakan orang yang soleh.
Mereka yang menunaikan hak Allah dan mereka yang menunaikan hak sesama manusia. Itu orang yang soleh. Orang berjuruh, tak buat maksiat hak Allah Ta'ala, lari dia buat benda hak Allah Ta'ala suruh. Itu dikata orang soleh. Kita ambil hak tu dulu. Lagi pula masalahnya kita ni diutamakan bagi mereka yang nak menjadi imam solat berjemaah ni, diutamakan orang yang alim fiqh. Sebab dia retikan hukum-hukum. Jadi maksudkan dengan orang-orang yang alim ilmu fiqh ni bukan kata semua ilmu fiqh. Ilmu fiqh segi bab solat. Walaupun dia tak memahamikan ilmu fiqh segi bab ibadah apa muamalah, segi bab jinayah dan sebagainya, tapi segi bab solat ni dia mahir sengerti, betul-betul dia ingat sengerti, maka diutamakan dia jadi imam. Tapi syarat bacaan tu kena betul lah. Syarat bacaan kena betul. Jadi hari ni kadang-kadang kita utamakan yang mana imamnya sedap bacaan. Lebih-lebih lagi anak-anak kita yang hafal Quran 30 juzuk, suara pun sedap macam imam Masjidil Haram. Kita utamakan kanak-kanak dengan sebab sedapnya bacaan mereka. Padahal ada orang yang pandai ilmu fiqh di belakang, tu tak betul. Tak betul. Tapi kalau kanak-kanak tu dia sepandai, dia hafiz Quran, dia ingat Quran, bacaan dia pun sedap sekali, dengan qiraat pun dia pandai, serta dia pandai ilmu fiqh dari segi babus salah, tak ada masalah. Lah imam semaya dia yang paling afdal. Dia yang afdal. Mana dia alim fiqh ni, al-faqih fi babis salah. Tidak termasuk babis zakat, tidak termasuk bab muamalah, tidak termasuk munakahat. Kita kata dia mengaji kitab Munyatul Musalli, kita duk baca ni 40 kali habis. Memang dia ingat sengerti bab fiqh, bab solat, bab muwafiq dan bab masbuk, maka boleh dia jadi imam. Dia utamakan mereka. Terletak je imam selalu dah. Apa saja pandai bab ni. Bila berlaku dalam solat tinggal rakaat nak buat macam mana, bila kita lebih rakaat nak buat lagu mana bila terlupa, sebab dia pandai babus solat. Bila bergerak ni batal tak batal, bila makmum tu bila imam batal solat macam mana orang belakang nak duduk depan, semua dia pandai belakang, maka diutamakan dia lah sebagai imam solat. Tak situ. Maka hari ni setengah-setengah tu kita pakai jepuk terus. Imam tarawih mesti kena pelajar, dah tahu pun orang yang mereka ingat hafal Quran. Padahal hukum solat kadang-kadang rukun arkanus solat pun belum lagi tahu. Tu jadi masalahnya. Benda amal 7, 18, 14, kadang-kadang belum balik pun ada, kita letak depan sebagai imam solat, imam tarawih. Padahal bab solat tak erti. Kadang-kadang dia betul bacaan saja, tapi af'al perbuatan rukun solat dia tak pandai. Maka tu bahaya siapa kita sebagai makmum di belakang. Itu masalah kita kena jaga sikit lah, kena jaga sikit. Mana bukan kita duk tolak seperti saning tak, mana sama-sama kita beringat. Sama kita beringat. Kalau dia pandai, okey, tak pandai tu nanti dulu. Kita ambil yang utama dulu duk dihadapan. Gitu ya. Dan ahli khair dan salah itu sebagai imam yang afdal. Ambil tapi hak orang-orang, kita tak imam, tak depan. Lapis yang pandai bab fiqh. Kelebihan berjalan kepada salat berjemaah. Dan lagi disebut pada beberapa hadis Nabi bahawa setiap-tiap langkah yang dilangkahkan oleh hamba padanya berjalan menuntut jamaah, menuntut berjemaah, pahala yang amat besar, yakni di sisi Allah Ta'ala, iaitu disurat 10 kebajikan dan dihapuskan 10 kejahatan. Satu langkah yang kita langkah kepada masjid ataupun musalla yang untuk kita melakukan salat berjemaah, satu langkah 10 kebajikan dan dihampuhkan 10 kesalahan, dosanya, kejahatan. Hari ini kalau kita tak berjalan kaki pun, kita naik motor, maka dikirakan seperti berjalan kaki juga.
Tak ada dah ke berjalan kaki pergi ke musalla hak jauh sikit daripada 50 meter ni, tak ada dah. Mutu dah. 1 kilo 200 meter. Maka tu dia naik mutu, dia kayuh bersikar. Maka samalah kita kira tiba langkah juga. Kau jauh, pahala kau banyak. Lagi jauh, pahala banyak. Kau dekat, pahala sikit. Nak pahala banyak juga boleh. Kita rumah kita dengan masjid tu 15 meter ya, tapi kita pusing kona tengok lain boleh 300 meter klik lagi. Boleh juga. Kona tengok klik sana tu, dekat lagi ni sampai setengah batu. Siapa di masjid? Molek mati situ dulu. Abang nak kelebihan. Boleh juga. Kelebihan menunggu bersalat. Dan yang menanti sembahyang, kemudian daripada sembahyang itu setengah daripada mendapingkan dirinya kepada Allah. Sudah sembahyang, kita tunggu nak sembahyang pula. Semacam selepas daripada zuhur, tunggu nak salat asar. Selepas daripada maghrib, sementara tunggu nak salat isya. Tunggu. Hati kita niat kata nanti sembahyang isya dulu dah. Tunggu dah tu. Dan tunggu ni tak mesti di masjid. Bukan kata syarat bila tunggu ni kena duduk di tiang masjid. Tak syarat. Duduk di luar masjid pun tak apa. Balik di rumah pun tak apa. Tunggu nak sembahyang pula isya tadi. Bukan kata tunggu ni syarat kena. Jangan tu bang kena keluar masjid. Mesti dalam masjid. Ada. Tak syarat. Itu bukan syarat lah. Bukan syarat. Yang penting hati kita tertambak dengan solat yang lagi akan buat. Itu ya. Umpama ia sembahyang maghrib, kemudian ia duduk menanti sembahyang isya. Duduk bukan duduk di masjid, duduk di mana-mana pun. Tapi kita tunggu nak sembahyang isya. Hati kita tu. Dan yang menanti bagi sembahyang dibilangkan dia pada Allah, yakni di sisi Allah, orang yang sembahyang. Kita tunggu sama tara nak masuk waktu yang kedua, Allah Ta'ala catat pahala seperti kita semayang. Jadi tak sia-sia lah kalau kita tunggu. Ada warid. Satu hadis, dua hadis di bawah. Kemarin kita baca satu hadis. Kata kaki aku satu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahadukum ma qa'ada yantazirus salata fi salatin ma lam yuhdis tad'u lahul malaikatu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Sesungguhnya sesiapa sahaja dari kalangan kamu yang duduk di dalam masjid kerana menunggu didirikan solat jemaah, maka dia akan dikira sebagai orang yang sedang melakukan solat. Dalam hadis Nabi jelas Nabi tidak menjelaskan di dalam masjid. Cumanya sebagai huraian syarah tu kita bubuh masuk dalam masjid. Dalam lafaz hadis tidak ada lafaz masjid. Sebab tu di mana-mana pun boleh. Maka dia akan dikirakan sebagai orang yang sedang melakukan solat selama mana dia tidak berhadas. Sementara para malaikat pun sentiasa berdoa untuknya dengan kata mereka, wahai Tuhan kami, berikanlah keampunanmu untuknya dan cucurilah rahmatmu ke atasnya. Itu doa malaikat. Itu doa daripada malaikat. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita dan minta Allah Ta'ala berikan rahmat kepada kita selama kita tidak berhadas. Jadi kalau kita berhadas, kita ambil wuduk semula. Bila kita berhadas. Dan orang yang duduk pada tempat, matan pula di sana. Dan orang yang duduk pada tempat sembahyang sentiasa malaikat minta ampun baginya. Ini mereka tak pindah dah. Bila Assalamualaikum warahmatullahi, dia baca wirid ke amanar rasul ke syahidallah, siapakah dia mengatik la ilaha illallah, la ilaha illallah, sudah salat. Dia bangkit pula bangun solat sunat 2 rakaat. Ba'diyah terus duduk kat situ. Tak ada beralih ke mana-mana. Duduk kat situ supaya tunggukan sembahyang.
maka sentiasa malaikat ni minta ampun bagi. Kalau sejam, ya Allah ampunilah hamba-Ku. Ya Allah kamu cucurilah rahmat atasnya. Itu doa malaikat. Malaikat ni dia tak buat dosa. Allah Ta'ala makbul. Doa manusia ni yang lama nak terima sikit. Pasal dipenuhikan dengan berbagai-bagai maksiat. Tengok doa hak kita ada berdoa hari-hari kita berdoa ni. 5 waktu sembahyang 5 kali berdoa. Tapi kadang-kadang tak nampak Allah Ta'ala terima. Sebab ada benda yang menghalangikan terima doa. Kadang-kadang makanan kita yang haram. Kadang-kadang minuman kita yang haram. Kadang-kadang pakaian kita yang haram. Itu salah satu sebab Allah Ta'ala tak terima doa. Minta juga menepuh mulut-mulut. Tapi tak terima, ada sebab dia. Maka doa malaikat ni, malaikat dia maksum. Malaikat dia tak buat salah. Allah Ta'ala terima. Dan doakan dia hingga berhadah. Bila dia berhadah, malaikat beradu. Syukurlah. Atau berkata perkataan yang tidak ta'alluq, yang tidak bergantung pada kebajikan. Bila dia cakap dengan benda tidak berkebajikan, maka malaikat beradu berdoa untuknya. Jadi lepas pada solat tu, saf kecek dengan siapa-siapa lah. Kalau kita bercakap benda kebaikan, sela. Ada masalah. Selepas pada solat maghrib, kita buat majlis tazkirah, kita buat majlis maulidin Nabi, ataupun kita baca Quran sendiri, baca. Itu masalah perkataan yang ada kebajikan. Itu boleh. Ataupun kita berzikir, Allah. Tak ada masalah. Boleh. Fadilat saf. Saf sembahyang ni ada kelebihan dia. Ada fadilat saf waktu kita sembahyang berjemaah. Saf sembahyang ni kita kena betul molek. Kaki kena rapat belakang. Sama tumit, jangan sama hujung. Jadi yang kita tilik orang-orang kita lah, orang Melayu kita semua tu dari segi bab saf tu alhamdulillah. Dia samakan tumit belakang. Depan tu dia tak kira. Tapi kalau kita tengok setengah tempat-tempat Arab tu dia sama depan belakang jadi belok gitu. Tak kena. Dia kena sama tumit. Kalau kita buat ni sama di tumit di saf tu. Tempat Arab setengah-setengah tu dia sama depan. Tumit tak sama. Tu. Jadi wallahu alam lah, mengikut pendapat dalam fuqaha Syafi'iyah ni mengatakan sama tumit sebelah belakang. Tu ya. Dah kena pelaga sama-sama mata kaki. Sama belakang. Tu kelebihan dia. Jangan kita rapak sampai kita nak sujud tak boleh tu ya tak sah juga. Sama membawa kepada kata hilang khusuk. Sederhana. Sederhana bobo molek gitu. Dan demikian lagi setengah daripada pekerjaan yang dicita-citakan dia duduk ia pada saf awal. Ini yang panggil dia suruh. Saf pertama. Jadi murad saf pertama ni saf mengiringi imam. Imam, lepas tu saf pertama. Saf pertama. Hari ni pakat-pakat lari sah pertama. Setengahnya. Kadang-kadang ada lagi sore terus sah pertama. Dia mau naik. Kalau duduk bawah tak apa. Dalam kaedah fiqh ni, dia disunatkan mendahulukan kita atas orang lain. Apa ni? Mendahulukan orang lain atas kita. Hak asal. Jadi kalau bak makan, silakan makan insya-Allah. Saya nanti lebih-lebih saya makan. Hak tu sunat. Kalau bak duduk di mana pun, silakan duduk tak apa, nanti saya diri tak apa. Kita naik bah ke? Kita duduk dah bila orang naik, seorang pak nampak orang tua sikit. Pak cik duduk sini, siapa saya berdiri. Itu sunat. Dia panggil yusannul isar. Dia sunat mendahului ke orang atas kita.
Biar kita wik depa. Tapi satu masalah ya, tak sunat kita mendahului ke orang lain di atas diri kita, masalah sah sembahyang. Satu masalah ni. Jadi luang lagi seorang. Kita mari dengan sahabat kita 2 orang. Tak apa dia mau naik duduk sah pertama, kawan duduk belakang kata. Hak tu dia panggil makruh. Makruh kita mendahulukan orang atas kita pada masalah bab kebajikan, lain daripada bab sah pun ada lagi lah, bukan satu bab sah ni saja dah. Di antaranya bab sah ni. Sebab tu bila kita nampak ruang sah pertama ada seorang lagi yang boleh duduk, maka kita terus duduk selalu. Tak payah bagi ke siapa-siapa. Kita terus masuk duduk selalu dah. Terus duduk selalu. Dan memenuhikan dia akan sah pertama, akan sah dan meratakan dia. Penuh sah pertama, duduk rata, rapat-rapat kerana besar fadilatnya. Sah pertama ni besar sangat. Jadi kalau tepi-tepi tak penuh lagi, kita penuhkan sah pertama, barulah boleh kita sambung dengan sah yang kedua pula. Maka hadis berkaitan dengan sah ni kita sebut di bawah tu, banyak hadis juga tu bab kelebihan sah tu. Banyak juga tersebut di bawah. Di antara hadisnya, sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis salah. Nabi kata luruskanlah, betulkanlah saf-saf kamu. Sesungguhnya membetulkan saf itu setengah daripada kesempurnaan solat. Nak sempurna solat kena betulkan saf. Itu di antara hadisnya. Lepas tu banyak lagi hadis. Kita sebut mari hadis dalil semua bab saf ni 8 hadis dah, insya-Allah agak lema tu membaca tengok di bawah sekali dengan takrik hadis. Habis bab jemaah ni dia sebut sikit-sikit lah. Pasal kitab ni kitab kecil-kecil. Jadi kutu nak lebar panjang lagi cara jemaah tu, kitab-kitab lain lah. Kitab-kitab lain. Solat Jumaat. Jumaat ni seminggu sekali untuk lelaki yang balik, yang akil, tidak diwajibkan ke atas perempuan. Tak diwajibkan ke atas perempuan. Ada sebahagian ulama mengatakan perempuan bila dia nak buat Jumaat juga boleh, tak ada masalah. Bila dia buat Jumaat, maka tak diulangikan zuhur semula, tak lah. Boleh, tak ada masalah perempuan buat Jumaat. Tapi kita nak bilang dia ahli Jumaat, tak boleh. Kita nak bilang dia cukup 40, tak boleh. Dia nak buat Jumaat, dia buatlah. Nak bilang tak boleh. Maka yang terlebih muakkad yang ditutup itu berjemaah pada sembahyang Jumaat. Jemaah yang paling lebih sekalinya kita berjemaah solat Jumaat. Batu ulama mengatakan berjemaah solat Jumaat ni adalah fardu'in. Kalau kita solat Jumaat masing-masing, tak sah Jumaat kita. Dia kena sekali. Dia kena sekali. Jemaah ni kena cukup sekali. Tapi disyaratkan berjemaah ni pada rakaat yang pertama. Rakaat pertama yang baki lagi kena mengekalkan sampaikan habis. Artinya kita kata kita pergi jemaah satu masjid itu, kita jemaah dengan imam rakaat pertama, kemudian kita ada urusan, kita mufarakah dengan imam, kita buat sendiri, kita balik dulu. Maka Jumaat tu tetap kena terus jalan hak lain lagi. Kita sah dah Jumaat. Boleh lah. Boleh. Pasal rakaat pertama. Cuma kita nak mengekalikan jemaah. Dan bilangan tu kena cukup. Kena cukup bilangan yang diiktibarkan oleh fuqaha. Dalam mazhab kita Syafi'i, pendapat muktamad mengatakan kena bilangan 40 orang, insya-Allah akan sebut depan tu. Kerana wajib aini. Kemudian berjemaah pada sembahyang subuh dan isyak. Lepas pada Jumaat, subuh dan isyak. Kemudian jemaah pada asar. Kemudian pada zuhur. Kemudian pada maghrib. Itu jemaah. Hukum mereka meninggalkan salat berjemaah dan salat Jumaat. Apa hukum dia?
Dan apabila kita ketahui daripada kejahatan orang meninggalkan sembahyang berjemaah daripada janji yang amat sangat, istimewa pula orang meninggalkan solat jemaah. Patut teruk lagi. Solat jemaah tu pun tak boleh dah. Kan dulu kan orang solat jemaah kalau tak pergi, ada waris satu hadis Nabi nak bakar rumahnya. Pani jemaah ni lagi berat. Disuruh perang dan bakar rumah dan barang sebagainya. Maka yang terlebih keji dan jahat orang yang meninggalkan dia akan solat jemaah tadi dan jemaah. Dia akan solat Jumaat. Kerana ia setengah daripada fardu ain dengan muafakat jumhur. Semua muafakat jumhur, tak ada ulama pun yang mengatakan solat Jumaat ni muakkadah, sunat muakkadah, kata tak ada. Semua fardu ain belaka. Haram dan dosa orang yang meninggalkan dia dengan tanpa uzur lah. Orang yang tinggal Jumaat ni haram dan berdosa. Bila tidak ada uzur, kita tinggal salat jemaah, salat Jumaat, maka tu tak boleh dia panggil. Kerana sabda Nabi SAW, ini dalil menunjukkan diharamkan seorang tinggal salat Jumaat. Man taraka salasa juma'in min ghairi uzrin taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa meninggalkan 3 kali Jumaat daripada ketiadaan uzur syar'i lah. Uzur akan dia, ini uzur syar'i. Uzur syar'i itu dah baca tadi sikit kah? Abang tengok sebut 7-18 uzur dan lain lagi. Dan secara dimenteri Allah Ta'ala atas hatinya. Tuhan teri mata hati. Tuhan cap mata hati dia. Tak terima benda kebaikan. Tuhan tutup mata hati dia, tak terima benda yang sebenar. Itu tertakut juga tu tak? Kalau tinggal dengan tidak uzur. Adapun kalau tinggal dengan uzur, tu lain lah. Tu lain dia panggil. Kadang-kadang ni dia tak pergi jemaah ni, dia tak ada uzur. Kenapa bila kita tanya pak ni, kenapa tak salat Jumaat berminggu-minggu, berbulan-bulan dah? Saya tak setuju dengan imam masjid, dia kata. Atau hal peribadi. Setuju tak setuju kah? Kita kelahi ke tak kelahi kah? Hak ni hak Allah. Bukan hak manusia. Pergi semayalah masjid. Beci suara tutup dengan kapas telinga kita tu. Malah dengar suara imam solat ni. Cari kapas sumak dalam telinga. Seluk tanah pun tak apa. Benci tengok ke rupa imam solat. Tutup mata dengan plastik. Solat sudah lah. Tahu? Ini kita ambil kisah peribadi. Kita buat sebab kita malah. Kita tak pergi solat Jumaat. Sebenarnya Jumaat di masjid. Tak betul tu. Tak kena. Peribadi ni Allah Ta'ala. Ada tu. Ada berlaku di rumah kita. Ada. Sepakar berpuluh-puluh tahun tak pergi Jumaat. Jumaat sama telah. Jemaat pun tak juga. Nah, masih hidup lagi tak hati. Tua lah, umur 70. Sebab dulu AJK surah. AJK masjid. Bila dia apa ni, bila dah tak jadi AJK surah dan tak kena dengan imam masjid, bakal terus jemaah pun tak, jemaat pun tak. Duduk kat rumah. Wallahualam apa nak jadi tak tahulah tu. Tapi dia solat 5 waktu. Semua jemaah tak pergi. Itu salah. Dan ditanya orang akan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu daripada seorang laki-laki berdiri malam dan puasa siang hari. Jadi kita tilik hebat ibadat dia. Siang hari dia berpuasa terus tak ada buka. Masuk waktu malam pula solat qiyamul lail dan tahajud sebagainya. Tetapi tiada hadir akan Jumaat. Satu je Jumaat tak pergi. Dan jamaah. Jumaat pun tak pergi, Jumaah masjid pun tak pergi. Tak berlaku. Apa hukum? Orang tanya yang Abdullah bin Abbas. Maka jawabnya ia di dalam neraka. Berat. Walaupun dia semaya 5 waktu. Tapi jemaah tak pergi. Jemaah tidak juga. Maka hukumnya mereka ni di dalam neraka. Dengan kerana Allah Ta'ala lah tu.
Dan lagi sabda Nabi SAW, man tarakal jumu'ata salasan min ghairi uzrin faqad nabazal islama wara'a zahrih. Barang siapa meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali daripada ketiadaan uzur, kalau sekali tak apa lagi. Maksud tak apa di sini haram tetap haram. Tapi tidak dihukumkan seperti mana hadis sebut. Kita tinggal satu Jumaat, tak ada uzur apa pun, malah nak pergi tidur terus. Sekali-sekali hukum tetap haram. Tapi tidak dihukumkan sepertilah hadis ni. Dalam hadis Nabi sebutnya 3 kali Jumaat dengan tanpa keuzuran, maka seorang telah melontarkan Islam di belakangnya. Seolah dia tahu kan agama Islam ni pas belakang dia. Maka orang tahu agama Islam pas belakang ni, berat jugalah. Sama dengan yang di atas kata ia di dalam neraka tu. Situ ya. Ada situ. Kelebihan hari Jumaat. Ni hari Jumaat ni dia ada kelebihan. Ada satu karangan Imam As-Suyuti rahimahullah. Dia buatkan satu tajuk. Kitab kecil dia tak ada besar sangat. Fadail Yaumul Jum'ah walailatiha. Sebab begitulah tajuk nama kitab dia. Apa ni bukan fadail? Khasais. Khasais yaumil jum'ah walailatiha. Maknanya khasais ini benda yang ketentuan dan kelebihan-kelebihan berkaitan dengan hari Jumaat dan malam Jumaat. Dia sebut sekali dengan dalil-dalil hadis di situ. Banyak kelebihan dia. Maka sini di antaranya tengok. Ketahui olehmu bahawasanya adalah hari Jumaat itu hari yang sangat mulia pada Allah, yakni di sisi Allah. Jumaat ni mulia sangat. Kerana ia pengulu segala hari. Dalam seminggu 7 hari itu hari Jumaat sebagai pengulu. Ada waris sebut pada hadis di bawah tu kan, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Sayyidul Ayyam Yaumil Jum'ah wa a'zamuha indahu wa a'zamu indallah min yaumil fitri wa yaumil adha wa fihi khamsu khilalin khalaqallahu fihi adama wa ahbatallahu fihi adama ilal ardi wa fihi tawaffallahu adama wa fihi sa'atun la yas'alul abdu fiha syai'a illa atahu Allah iyah ma lam yas'al haraman wa fihi taqumus sa'ah ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa hunna yusfiqna min yaumil jumu'ah. Itu kelebihan hari Jumaat. Di antara hadisnya, penghulu segala hari itu hari Jumaat. Waktu sahih dia sebut dengan hadis. Ada riwayat Imam Ahmad yang sharih di situ. Dan semelianya di sisi Allah Ta'ala hari Jumaat. Hari yang paling melia indallah yaumul Jum'ah. Dan terlebih melia daripada hari raya fitrah. Hari raya kurban lebih dia lagi. Dan pada hari Jumaat itu ada 5 kebenasaan. Allah Ta'ala jadikan Adam pada hari, mana ada 5 perkara lah. Allah Ta'ala jadikan Adam pada hari Jumaat. Allah Ta'ala menurunkan Adam ke bumi hari Jumaat. Allah mematikan Adam pada hari Jumaat. Hari Jumaat Adam Allah Ta'ala jadikan. Hari Jumaat Allah Ta'ala halau dan menurunkan Adam ke bumi. Hari Jumaat juga Allah Ta'ala mematikan Adam. Hari Jumaat juga suatu saat tidak memohon seorang hamba padanya suatu kecuali di Allah Ta'ala berikannya. Itu dikatakan sa'atul ijabah. Akan sebut depan insyaAllah rasanya. Sa'atul ijabah ni mana sa'ah yang mana bila kita berdoa Allah Ta'ala terima. Selama ia tidak memohonkan perkara yang haram dalam agama. Pada hari Jumaat juga berlakunya kiamat. Ia tak akan berlaku kiamat hari yang lain. Hari Jumaat ya. Hari Jumaat mana tak tahulah. Esok lusa ke tak tahu tu. Tiadalah malaikat, langit, bumi, angin, bukit, bukau, laut, kecuali semuanya itu takut daripada hari Jumaat.
Bukan takut sebab apa dah. Takut dengan sebab takut tipunya hari kiamat. Sudah. Di atas. Padanya dijadikan Adam alaihi salam. Dan padanya berdiri hari kiamat. Dan pada satu riwayat yang lain sebaik-baik hari yang naik matahari padanya. Sebaik-baik hari yang naik matahari padanya pada hari Jumaat dimerka Allah Ta'ala padanya, dimerdeka Allah Ta'ala padanya 600,000 pemerdekaan daripada api neraka. Setiap hari Jumaat Allah Ta'ala membebaskan ahli neraka 600,000. Mana hari itu lebih sangat. Tapi hadis itu ada sebut di bawah tu. Hak lain lah. Hadis di bawah tu. Laisa fiha sa'at illa walillah fiha 600,000 atiqi minan nar tu. Hadis tu mengikut riwayat di bawah. Hadis riwayat Al-Haisami. Tidak sebut dalam kitab Sahih Bukhari tak. Wallahu alam sanad tu. Nak naik ke sahih tu. Wallahu alam tak tahulah tu. Barang siapa mati padanya di surah Allah baginya pahala syahid. Pahala ya, bukan segi hukum dunia. Hukum dunia tetap kita kena mandi, kena solat jenazah. Dan dipeliharakan daripada fitnah kubur. Siapa yang mati hari Jumaat, Allah Ta'ala jaga fitnah kubur, soal kubur. Orang Muslim lah. Orang kafir tu kena soal mata dah tu. Dan sunat membanyak membaca selawat pada harinya dan malamnya. Hari Jumaat ni disunatkan kita selawat. Jadi kalau kita buat minggu hari Jumaat tu macam ni. Untuk kita beribadat pada Allah. Untuk kita mendapin diri kepada Allah. Untuk kita mendekat diri pada Allah. Macam ni hari Jumaat. Hari Jumaat sehari kita cuti. Kerja buat pedak belakang. Lepas subuh, pergi buah tasbih terus sampai ke maghrib. Allah. Penuh 12 jam. Putih semaya zuhur, minum kopi 2 gelas. Allah. Jangan bergaduh. Sehari itu, mak ada pakai dak terus. Dia buat penuh doa. Tak boleh kita kena buat semua. Buat semua. Sebab tu kalau ponok-ponok di petani ni, ponok lah. Ponok-ponok tradisi lama lah. Hari Jumaat tu dia buat minggu. Tapi buat minggu pun bukan buat amat ibadat pun. Pakat-pakat tidur ya. Ponok-ponok lama ni. Bila hari Jumaat tu dia buat hari cuti. Ambil pagi Jumaat lepas pada subuh baca Quran suratul Kahfi ke surah Waqiah ke. Secara tu je lah. Anak mengatik nak baca Quran lepas tu tak lah. Pakat senyap berkeluar atas pondok. Rupa-rupanya tidur. Jam 12. Dekat jemaah dah bangun. Sampai pagi pedok belakang. Pakat tidur. Ulama dulu bila hari jemaah ni dia selawat Rasulullah. Malam tu dia selawat dah. Pada jemaah. Jadi di situ cuti juga, tapi cuti tidur. Yalah tidur pun amat ibadat juga kalau pandai niat. Tapi tak gitu jadi hak lain. Dan membaca suratul Kahfi malam Jumaat pun boleh, pagi Jumaat pun tak apa. Baca suratul Kahfi. Ada warid yang disebutkan pada hadis di bawah, man qara'a suratul Kahfi fi yaumil Jumaah adha'alahu minan nur ma bainal jumu'ataini. Sesiapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat, Allah Ta'ala menerangi baginya daripada nur barang antara 2 kali Jumaat. Itu di antara kelebihan dia. Kita baca waktu malam pun boleh, siang pun tak apa. Baca suratul Kahfi. Baca suratul Kahfi. Dan sunat mandi meniak bagi sunat Jumaat. Mandi hari Jumaat ni dia tak sama dengan mandi hari raya. Mandi hari Jumaat ni dibolehkan bagi mereka yang hati Jumaat.
Apa? Siapa nak pergi solat jemaah, sunat dia mandi. Orang yang tak nak pergi solat jemaah, dengan makna dia uzur ke, dia tidak uzur ke, tak payah mandi. Mandi sunat jemaah. Tetapi, kalau mandi hari raya, tak kira siapa-siapa. Nak pergi solat raya di masjid ke, tak nak pergi nak bukuh tupak buluk lemai ke, tak kira. Sunat mandi belaka. Kerana mandi hari raya, mandi memeliakan hari. Itu yang tak sama sikit hukum dia. Orang perempuan duduk di rumah, tak ada pergi sembahyang solat di masjid. Sunat mandi juga. Bahkan ulama mengatakan perempuan yang haid dan nufasa, ada sebagian katanya sunat mandi juga hari raya. Bukan bukan mandi mengakak hadas janabah, bukan mandi mengakak haid dah. Mandi sunat raya. Ada dia nak semayang tak boleh pun dia ni uzur. Dia mari darah haid, dia mari darah nifah, bila sampai raya sunat dia mandi. Mandi kerana meliakan hari raya. Itu sunat juga. Sini sunat mandi bagi sunat Jumaat. Niat tu, niat mandi sunat Jumaat. Lepas tu apa dia? Mandi tu sama, maknanya pada pihak wirata semua segala seluruh tubuh badan dia seperti kita mandi mengakak hadas besar dah. Dan berpagi-pagi kepadanya. Sunat kita berpagi kepada hari Jumaat. Maksud berpagi ni kita pergi awal-awal. Kita pergi masjid awal-awal. Kalau kita ambil di pagi selalu comel. Asyik boleh lepas daripada solat subuh pagi Jumaat pakai terus duduk di musola di masjid lalu dah tunggu Jumaat. Molek lagi. Dah. Ini kali kita balik pun kita awal-awalkan sedikit untuk mengerjakan solat Jumaat. Dan membanyak mendengar kepada ketubah. Perhatikan isi kandungan ketubah. Dengar. Padahal dengan ketubah ni pun satu syarat. Dah dalam bab solat Jumaat ni. Bid'ah mentakhirkan solat Jumaat. Jadi kita takhir lambat sembahyang ni lawak sangat, bid'ah. Dan setengah daripada bid'ah mentakhirkan Jumaat kerana menantikan ahli pekan. Ahli pekan ni penduduk dalam pekan dah. Dan segala orang yang mempunyai pekerjaan mereka yang wajib atas mereka itu Jumaat. Tunggu orang yang kerja padahal mereka tu wajib Jumaat dah. Apabila kita takhir tunggu mereka, maka hukumnya bid'ah. Hak tu tak digalak, tak disuruhkan oleh syarak. Tanggungjawab pemimpin terhadap mereka yang meninggalkan solat Jumaat. Sebagai pemimpin ni kena ambil berat juga ni. Kalau rakyat-rakyat kita, anak-anak buah kita yang tak pergi Jumaat ni, sebagai pemimpin kena ambil tindakan dan juga apa yang kena buat tengok. Dan wajib atas orang memerintah pekerjaan, ada pemimpin dah, bahawa keras atas mereka itu, atas orang meninggalkan Jumaat. Dan ditakutkan akan mereka itu, takut orang akan sebagai takut orang ketinggalan pada Jumaat. Mana kita kena menakuti lah, kita kena uguk dia kan. Siapa tak pergi Jumaat, kita boh jaga pada orang semua. Masalah kita kata. Sebab tu tanggungjawab pemimpin tu, ketua kampung, pengulu-pengulu kampung. Kemudian daripada disuruh dan ditakut mereka itu. Jadi kita suruh dulu. Pertama kali bila dia tak pergi Jumaat, kita suruh. Bila dia tak pergi lagi, kita menakutikan. Jadi kali yang kedua, kalau awak tak pergi Jumaat juga, pihak kami ni akan bubuh penjara, masuk J 15 hari. Kita buat kata. Makan pula sekali sehari. Kita buat lah ke mana dah. Buat ke dah. Dan tidak mudah atas waliul amri, pemimpin dah, pada meninggal daripada menyuruh dan menakuti mereka itu. Supaya dapat menyatakan syiar, yakni zahir tanda agama Islam dan dikeraskan dia. Mana kita kena ambil berat semestilah tentang bab mereka yang tinggal solat Jumaat. Supaya mendirikan fardu Jumaat
dan suruh menjauhkan daripada yang diharamkan. Payah belaka di hari ini ni. Sebab tu kita kira kali kita jadi rakyat biasa dengan sebagai ketua dan pemimpin tu, dia berat pemimpin lagi. Sebab kena mas'ulun ar-ra'iyati. Jadi kita sebagai rakyat biasa, kalau dah kata mas'ulun daripada rumah tangga kita je. Bila jadi pemimpin ni, kalau anak buah kampung rakyat-rakyat kita buat benda haram, wajib kena larang. Tak. Kalau tak semaya, wajib kena suruh semaya, banyak lagi. Bukan kata jadi semata jadi, tidak jalankan hukum-hukum Islam, maka tu tak boleh. Ya kan ada akhirat esok. Jangan dimudahkan oleh mereka itu akan pekerjaan agama. Kalau buat mudah-mudah tak boleh. Maka jika tidak mengheraukan dia oleh waliul amri, ikut mung lah. Aku tak saya suruh, aku tak saya lari. Yang penting aku boleh duduk depan sudah. Tu masalah ni. Rakyat kita tak pergi jemaat, tak ada kata apa. Rakyat kita duduk pening mata merah mabuk, tak ada kata apa. Suruh pun tidak, lari pun tidak. Maksud suruh bukan suruh minum, mana suruh beradu. Lari pun tak juga. Hak tu dosanya itu atasnya. Dosa atas waliul amri, atas pemimpin. Mereka yang berkuasa, kalau tak buat, maka berdosa. Sebab meninggalkan dia amrun ma'ruf dan nahyul munkar. Jadi kena suruh lah. Kalau yang tak semaya, suruh semaya. Ajak pergi semaya. Itu cara dia. Balik kita kata, kaum muslimat pula sebagai ada ketua atau pemimpin muslimat, suruhlah muslimat pula. Sama-sama kita gerak, sama-sama kita membangunkan. Tapi dah hari ni payah. Kalau kita suruh satu masalah, kalau kita larang satu masalah, jadi susah kita nak duduk hari ni. Kadang-kadang yang tak kenal. Bila kita larang jangan duduk main benda pelik-pelik, apa-apa tajam mutu tak ada sebelah. Kadang-kadang angin keretanya buai dia. Kadang-kadang cumi kereta pecah katak dia. Dia jadi payah masalah gini. Lebih baiknya cabut diri duduk di dalam bukit. Uzlah terus. Cabut diri, kain 3 lah, baju 2 lah, beras gundi duduk di bukit. Mudah. Susah hidup suasana tempat ramai akhir zaman ni tak. Habis beras turun kapung, naik pula. Tak apa atas bukit, keluar. Tak boleh juga lagu tu pun. Pasal kita bertanggungjawab dengan Allah Ta'ala juga dah. Tak boleh juga. Mendapat rakaat solat Jumaat. Dan telah maklumlah sembahyang Jumaat itu tidak dapat jemaah melainkan ia dapat rakaat serta imam. Seperti dapat orang masbuk akan imam dalam rokoknya serta tamak ninah ia serta imam pada rakaat yang kedua. Maka dapatlah jemaahnya. Maka ia tambah serakaat lagi dinyaringkan bacaannya. Masalahnya, maya jemaah ni. Kalau kita pergi di awal tak ada masalah. Kalau kita di awal dengan khutbah. Yang masalahnya kita pergi jemaah tu lewat sikit. Lama sikit. Kita pergi tu imam sudah 1 rakaat. Bila imam sudah 1 rakaat, kita baru sapa. Bila kita sapa ni, di situ tempat kita nak kira ni, kita ni dapat Jumaat ke ataupun tak dapat Jumaat. Bila kita takbir, kita pergi imam tengah rokok. Rakaatnya kedua bagi imam. Beradu mutu suwi-suwi tak cabut dah. Pungal 3 jakah naik atas masjid lalu dah. Nak wudai dengan imam ni. Asal kita lewat sangat. Usalli dak dah. Panjang sangat usalli. Allahu Akbar. Imam tengah duduk rokok. Situ kita tengok. Kalau kita rokok dah sekali dengan imam, maka kita dapat Jumaat bagi kita. Maksud dia dengan imam ni, dia sempat tamak ninuh dengan imam. Imam masih rokok, kita tunggu rokok. Sami Allah dua-dua naik. Maka tu dibilangkan Jumaat. Tapi kalau, asal ni lagi, tak habis lagi.
Bila-bila Jumaat ni, makna kita ni boleh kita semaya Jumaat, dikirakan kita ni dapat Jumaat bila imam wisalam assalamualaikum warahmatullahi, kita bangkit tambah 1 rakaat lagi dengan dinyaringkan bacaan kita. Sunat yang nyaring tu kita nak baca slow pun tak ada masalah dah. Tapi rakaat tu dah dapat bagi kita dah. Pasal kita dah rakaat dengan imam ni. Yang kedua, imam sedang rakaat. Kita pergi sebelah belakang. Allahu Akbar. Bila kita turun, imam naik. Selisih jalan. Nampak dah? Bila kita turun, imam naik. Kita pun tekan belakang imam je. Jangan naik lagi. Jangan dia tekan belakang imam lah. Tak boleh situ. Kelolo. Nampak mengatuk sangat. Bila imam naik kita turun, makna kita selisih jalan. Bila kita selisih jalan, di situ hukum fiqhnya kita tak dapat Jumaat sekali imam. Bila kita tak dapat Jumaat ni, kita nak balik terus kan? Tak boleh. Teruskan kita turun imam. Imam sujud, kita sujud. Imam tahiyat, kita tahiyat. Bila imam wisalam assalamualaikum warahmatullahi, situ hukum duk jadi banyak masalah hari ni. Setengah orang tu dia buat 2 rakaat, wisalam balik. Tak no. Dia faham kata dia dapat Jumaat. Sedangkan hukum di situ dia tak dapat Jumaat tu. Dia mesti selepas daripada imam memberi salam, dia kena buat 4 rakaat semayang zuhur. Apa masalah ni? Dia mesti kena semayang 4 rakaat, dia buat zuhur. Ni hukum dalam kitab fiqh dia sebutnya, seorang yang sembahyang niat Jumaat, tetapi bila dia buat solat zuhur. Ni masalah dia. Jadi kalaulah kita kata bila imam wisalam, dia pun bangun buat lagi apa dia dah? Hak buat 1 rakaat tak ada kena kira dah. Hak tu batal terus dah tu. Kalau dia buat 2 pun tak jadi juga. Pasal tak bila Jumaat untuk dia. Dia kena bangun buat 4 rakaat. Nah, bangun buat 4 rakaat kalau kita kira-kira jadi 5 dengan hak selisih dengan imam tadi. Hak selisih dengan imam tu tidak dibilangkan rakaat. Sebab kita tak sempat tamakninah dengan imam tadi. Jadi kira-kira 5 lah pada kiranya. Mana dia buat 4, assalamualaikum warahmatullahi. Cara dia lah. Itu cara kita semaya. Pasal kita kena widah dengan imam 1 rakaat. Baru dibilangkan Jumaat bagi kita. Bahkan ulama sebut lagi. Kita wipah sikit situ dah kita baca. Dia siapa dah ni? Tak apa, pergi lagi. Jadi kalau kita katanya bila seorang ni dia sempat dengan imam, maknanya dia ada dengan imam 1 rakaat. Dia kena tambah lagi dah. Ada lagi makmum yang lama daripada kita. Duk buat apa tak tahu rumah tu. Yang ramai-ramai sudah dah. Ada kita seorang lagi yang tak siap ni pasal kita nak tambah 1 rakaat. Mari pula 1 orang di belakang kita. Boleh lagi ni. Tupai-tupai ke. Allahu Akbar. Kalau dia ada tamakninah dalam rakaat kita, maka dia juga dibilangkan dapat Jumaat juga. Walaupun dia Jumaat sama kita ya. Ulama hukum kata dia pun dibilangkan dapat Jumaat sama sama ramai-ramai juga. Maknanya boleh dia semai 2 rakaat. Tambah selagi. Mari pula yang keempat, hubung berekai macam ke bewak. Ulama hukum kata boleh juga situ. Itu sebut oleh kitab fiqh. Kita buka tengoklah tu. Itu panjang sangat. Kita gila kitab. Tapi ni ada satu kan. Ni pelajar pondok kita lah. Kita royak pelajar. Tapi kita pun tak ingat nama siapa dia. Hari tu kita semaya jadi imam Jumaat. Hak sungguh lah. Pelajar kita dah tahu mari sore 2 ni. Tapi budak tu kita tak tahu budak mana. Budak kita bertanding ke pelajar budak Malaysia tak tahu. Jadi dia mari Jumaat lama sikit. Kita imam solat Jumaat. Depan kita tu ada cuming. Kita bukan ada khusyuk mana juga solat pun.
Depan kita ada mari, bukan cumi betul benar ada mari bubuh misah ke apa, dia nampak lah kalau kan mari sebelah belakang. Tiba-tiba rupanya tengah-tengah kita duk tahiyat dah lah kita nak sudah. Bila kita duk tahiyat kama sallai ta'ala Ibrahim, dia mari lek belakang sore, dia mari lewat sangat. Allahu Akbar, turun duduk sekali. Bila duduk sekali, kita sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun Assalamualaikum warahmatullahi juga. Kata ada juga macam ni. Tu hak sungguh. Kita perhatilah cuming. Jadi tak ada kosong mana jugalah kita. Tak ada kosong mana juga. Tengoklah cuming, tapi tak cerak siapa lah. Pelajar. Dia tak tahu. Kita Assalamualaikum, dia pun Assalamualaikum. Maknanya jemaah dia hari tu kau datang takbir, beri salam je. Tak ada baca Fatihah, tak ada tambah ke apa dak dah. Jadi kaum muzahak mana tak tahulah tu. Tak sah lah semaya dak. Jangan buat lagu tu. Suka juga. Hari ni bila kita sebut tengah-tengah untuk mengajar di pondok pun, kadang-kadang tu punya dia suka lalu. Siapa tak tahu. Dan jika dapat kemudian daripada rakaat yang kedua seperti ia dapat imamnya pada i'tidal. Masalah kita hurai belakang dah sana itu. Ataupun pada sujud pada rakaat yang kedua ataupun tahiyat. Maka luput jemaahnya tak dapat dah. Maka wajib ia tamamkan sembahyang zuhur 4 rakaat. Hurai dah masalah sana. Niat solat Jumaat tetapi bila buat solat zuhur. Tu masalah dia panggil pelik dalam fiqh tu. Nawa salla wa salla lam yanwi. Itulah kita Arab kata. Yul ghazu. Dia buat tekak-teki, buat cekor, buat sekor dia panggil. Panggil sekor tak sini? Tekak-teki. Pasal dah tekak-teki. Jatuh atas tengok di bawah. Gapo cuba koyak? Tekak-teki. Jatuh dari atas tapi tengok di bawah. Rupa-rupanya tak cicak. Bila jatuh bawah, cari ibu di atas. Tekak-teki dia panggil tak. Maka ulama fiqh dia buat tekak-teki dalam kitab fiqhnya. Nawa salla wa salla lam yanwi. Dia niat semaya, usalli fardal Jumaah rak'ataini. Tapi waktu dia semaya, wa salla, waktu dia semaya tu, lam yanwi, dia tak niat pun zuhur pun. Itu masalah dia. Itu ulama dia buat tekak-teki dia panggil. Dengan perlahankan bacaannya. Jadi hak 4 rakaat jangan baca derah, baca slow ya. Bersalahannya sembahyang jamaahnya selama belum lagi memberi salam imam. Dan demikian lagi dapat Jumaat orang yang masbuk kepada orang yang mendapat serakaat imam Jumaat didapatnya rakaat yang kedua. Tu kita hurai dah tu. Hak hubung ekor supaya ekor bewak tadi tu. Mari sore subuh, mari sore hubung. Terus sampai ke belakang. Tapi syarat kena dapat 1 rakaat dengan imam dia tu. Dihukumkan dapat Jumaat. Atau pada rakaat serta didapat tamak ninah yang dalam rakaat serta imam, maka dapat Jumaat pula baginya. Tu kita hurai dah masalah sana tu. Kita beradu sekejap. 10.30 tu kita mulai insyaAllah. Syarat sah jemaah. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana fatul arifin wa qulubana wa ja'al amalana khalisatan li wajhikal karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.